Astro, tengok dia buat program Maharaja Lawak Mega, dia biarkan saja siapa-siapa nak buat video Maharaja Lawak Mega. Tapi siapa yang claim copyright tu? Astro claim. Astro kaya, walaupun orang tak tengok dekat channel YouTube Astro, orang tengok dekat orang lain, copyright claim Maharaja Lawak Mega tetap dapat kat dia. Sebab apa? Sebab Astro ada YouTube account. Kau tak ada YouTube account, sebab tu kau tak tahu. Subscribe itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Assalamualaikum, salam perjuangan. Sebelum tu, ini bukan saya cakap Ini adalah apa yang Ili Suryati WhatsApp dekat semua media, WhatsApp group, apa nama dia yang akhirnya sampailah dekat saya. So saya nak kongsikan kepada anda apa yang Ili Suryati cuba nak sampaikan. Okey? Dan saya akan bagi respon dan reaction berdasarkan pendapat saya sendiri, so tidak mempengaruhi mana-mana orang, just sebagai konten saya. Baiklah, saya mulakan lagi Assalamualaikum, salam perjuangan. So kita tahu perjuangan sekarang ni dipegang oleh Datuk Seri Dr. tak ada graf saja. Baiklah, so ayat seterusnya. Fitnah lesen finas 50,000 untuk YouTubers berjaya kontrol dan confuse minda netizen. Siapa punya kerja ni? Ayat dia. Ayat dia memang power. Dia kata kat sini, fitnah lesen finas 50,000 untuk YouTubers berjaya kontrol dan confuse minda netizen. Siapa punya kerja ni? Itu yang dia kata tadi. So apakah sambungannya? So itu dia punya headline dalam dia punya posting ni. Sebelum tu saya tunjuk dulu posting tu Okay, ni posting dia. So posting ni bukan tular lah, disebarkan sekarang dekat WhatsApp group, especially WhatsApp group media apa semua So ayat dia, saya di sini mewakili Ili Suryati bukan saya sebagai kaduk Saya telah menyatakan dengan jelas di hadapan media yang hadir bahawa isu lesen finas 50,000 untuk YouTubers adalah sebuah penipuan yang tidak bertanggungjawab. Tidak bertanggungjawab, katanya. In English, I have mentioned it to the media in the PC of Akta Finas 1981. 81, sorry my English. That negative rumours about YouTubers was asked to pay 50k for Finas. Aku nak sebut Finas pun dah jadi English Tentang pakai baju Finas nak jadi Finas pula Finas license aku bercakap English ni, ya Allah. Finas license was an irresponsible spin made by irresponsible people. So dalam bahasa Melayu dia kata rumours pasal YouTube kena bayar 50,000 untuk lesen Finas adalah spin, tidak bertanggungjawab oleh orang yang tidak bertanggungjawab. No such thing as 50k Finas license for YouTubers. Dia kata tak ada pun benda-benda macam ni. For production house company Sdn Bhd that produce films. Time-time ni lah dia nak bagi. Okay, kejap. For production house company Sdn Bhd that produce films, TV dramas, magazine programs, TVC. The 50k paid up capital in form of document, a bank statement only is required for the application of Finas license. The purpose license is for filming, shooting, distribution and screening. Finas license for a Sdn Bhd production house company is 2,500. Okay, ini dia nak educate kita semua berkaitan dengan lesen Finas itu. Okay. Dia juga memberitahu dekat sini, Akta Finas 1981 is overdue 39 years with some amendment made, dengan sedikit amendment, perubahan. We are not replacing Akta Finas because Finas is a perbadanan. We are suggesting for a new Akta specifically to protect the industry player creative content. So dia kata Akta Finas tu Akta Finas lah. Yang dia ni, dia nak suggest for a new Akta
specifically to protect the industry player creative content. Itu tujuan dia sebenarnya. The proposed acta address as dia kata the proposed act address as akta content kreatif. Dia nak pergi ni, nak bagi tahu si siapa nama ni, Ili, kalau nak cadang akta pun biar nama tu dalam bahasa Melayu, sebab nak debat dekat parlimen ni dia tak boleh akta content kreatif, tapi kita boleh namakan Kadok sebagai mewakili YouTuber lah, kita namakan akta ini sebagai akta kandungan kreatif. Akta content kreatif mungkin kena reject awal-awal sebagai seorang media kena faham benda ni That protects producer, director, actors, filmmaker, TV crew, YouTubers, content creator. Dia kata nak protect YouTuber, content creator sekali. Singer, music and musician under one roof. I see. Our intention is to get royalty right for filmmakers, TV makers, more protection on IP content for all content providers. Masalah betul aku nak translate bahasa Inggeris ni. Niat dia kata our tu maksudnya mereka Our intention is to get royalty right. Nak dapatkan royalty right untuk filmmakers, TV makers, more protection on IP content for all content providers. Our fight against piracy on digital platform, e-dagang, Telegram, website, even on FB. Tiba-tiba disentuh FB juga sekarang. Itu hari dia kata YouTube saja, tiba-tiba sekarang FB. Aku tak tahulah. Aku yang baca spin off orang ke yang dia kata hanya untuk YouTube. Sebab dia kata dia tak sentuh TikTok apa semua, just YouTube. Tapi sekarang dia sentuh juga website, even on FB. Kalau aku salah, aku baca apa yang orang spin lah. There is so many film and TV works being pirated, edited on YouTube channel without the consent of its rightful owners. Ini kalau kau tanya aku aku akan bagi tahu yang sebenarnya rightful owners sepatutnya ada YouTube channel sendiri. Then kau boleh protect kau punya hasil kerja. Sebab bila YouTube owners pula, rightful owners ada channel YouTube sendiri, kau tak perlukan akta semua ni, sebab YouTube akan jaga content creator. Kau ingat orang boleh suka-suka curi ke? Kalau orang suka-suka curi itu bukan salah YouTube ataupun YouTuber, itu salah content creator ataupun korang ni sendiri tadi tak up to date. Korang kenalah ada YouTube account. Bila korang ada YouTube account, korang upload konten korang tu, barulah mereka boleh jaga copyright tersebut. Ni kau tak ada account, kau dah ketinggalan zaman. Lepas tu kau tiba-tiba nak buat akta, sedangkan kau tak payah nak debate benda ni dekat parlimen ke akta apa semua. YouTube ada dia punya copyright program. Facebook ada copyright program dia. Kau cuma perlu masuk kelas YouTube Kadok aja untuk belajar benda ni. InsyaAllah, jangan risau. Ili Suryati and the gang kepada penggiat seni di luar sana, saya dah bercakap dengan Ahmad Idham. Literally saya bercakap dengan Ahmad Idham, bagaimana kita nak membantu seniman-seniman, bagaimana kita nak bantu pengamal industri kreatif ni apa semua, ataupun korang-korang lah yang terlibat dalam filem, TV apa semua. Ajar korang YouTube. InsyaAllah Kadok Academy bersedia untuk membantu. Kita dalam proses kerjasama dengan Finas sekarang. Kita dah pun bercakap pasal benda ini, meja bulat antara saya, Ahmad Idham dan beberapa orang dekat atas meja, dengan Presiden Finas pun baru-baru ni bila kita buat bengkel YouTube dekat Johor. So, apa yang menjadi isu sekarang adalah di kalangan penggiat seni. The word is penggiat seni. Tak semua ada channel YouTube. So, how come korang tak ada channel YouTube, sedangkan korang tahu sebenarnya YouTube is one of the other way platform untuk penggiat seni buat duit. Okay, kita nak bercakap kalau mungkin Ili Suryati tak tahu, sesiapa yang buat cover song lagu orang, kau rasa siapa yang dapat duit tu? Orang yang curi ataupun pencipta lagu? Selalunya OSM ataupun MSCP dia, bukan MSCP lah. Akan adalah orang yang akan jaga content creator ni daripada kena ciplak. Tapi given that mereka kena jadi content creator. Kalau tidak, orang akan curi, kau tak dapat apa-apa. Tapi sebenarnya yang kau tak tahu adalah, kalau orang curi hasil kerja kau dekat YouTube, kau tak payah risau. Biar mereka curi. Yang penting kau kaya, babe. Aku panggil kau babe pula, sorry makcik.
Yang penting sebenarnya, kalau kau kat YouTube, kau adakan YouTube, kau publish konten kau, orang lain curi, biar dia curi. Sebab hasil kerja kau tu, walaupun kau nampak ada iklan dekat channel dia, duit tu tak dapat kat dia. Duit tu dapat kat kau. Sebab itu korang kena ada YouTube account. Tak payah nak ada akta-akta ni apa semua. We need cyber security protection to be more forceful in order to protect our creative content from being robbed every second of the day. Alamak, kau tak boleh nak halang orang mencuri. Tapi kau boleh buat duit dari curian orang. Kalau kau tahu. YouTube buat benda itu. Biarlah orang nak cover song ke, orang nak duplicate lagu dia ke, cerita dia ke. Astro, tengok dia buat program Maharaja Lawak Mega, dia biarkan saja siapa-siapa nak buat video Maharaja Lawak Mega. Tapi siapa yang claim copyright tu? Astro claim. Astro kaya, walaupun orang tak tengok dekat channel YouTube Astro, orang tengok dekat orang lain, copyright claim Maharaja Lawak Mega tetap dapat kat dia. Sebab apa? Sebab Astro ada YouTube account. Kau tak ada YouTube account, sebab tu kau tak tahu. We need cyber. Akta Content Creative will tie up with KKM, SKAM, Finas, KDN, PDRM, MyIPO, government agency in order to get the act to protect its creative content providers. Useless, unnecessarily, aku cakap English, unnecessarily and wasting of time. All you have to do is actually create YouTube account, get protected as a content creator. Itu je. Semua orang Malaysia ni kena tahu benda itu. Macam mana korang ada akaun Facebook ke, Instagram ke, macam itulah kau kena ada akaun YouTube supaya hasil kerja kau boleh menjana pendapatan walaupun orang lain curi. Okey? Masalah dia cakap bahasa Inggeris campur Melayu. Aku English dah ke laut. Our suggestion for YouTubers to get finance lesson is for all content creator to be protected under Akta Content Creative. Tak habis-habis dengan Akta Content Creative kau. Bukan Akta Content Creative. Tolong kita dekat Malaysia ni, kalau nak masuk dekat parlimen, nak buatkan benda tu akta, nama dia aku cadangkan Akta Kandungan Kreatif. That includes YouTuber who create creative content. Tak payah, babe. Kau tak payah nak mewakili YouTubers. Sebab YouTubers tahu dah bahawasanya apa saja yang dihasilkan dekat YouTube telah mendapat protection daripada YouTube. Kau tak payah peduli pun pasal YouTube. Kau handle lah kau punya penggiat seni. YouTube, kita dah kau tim dah. Kita tak kisah pun orang nak curi hasil kandungan kita dekat YouTube. Sebab kita persilakan. Silalah mencuri kandungan YouTube. Because if you know, whoever yang curi hasil kerja kita, walaupun ada iklan, walaupun banyak view, duit tu dapat dekat kita sendiri sebagai content creator. Saranan kami adalah untuk YouTuber yang buat pengisian konten karya-karya kreatif saja. Not for all YouTubers out there. Habis, kau rasa konten biasa tu pun bukan kreatif ke? Konten buka pintu tu bukan kreatif ke? Doesn't matter, babe. Makcik, sorry. Asalkan ada iklan, benda tu boleh menjana pendapatan, hey, why not? Itu satu. Yang kedua, biarlah orang nak curi. Biar orang nak curi. In YouTube, the funny part is, bukanlah aku nak kata nak menggalakkan pencuri itu nak mencuri. Tidak. But for all you know, if you know how to play the game, kau akan jadi kaya kalau orang curi konten kau. Our suggested fee for YouTubers below 10,000 subscriber is free license. Amboi, dia ada suggested fee. Buat apa nak bayar fee ni? Walaupun free. YouTube memang dah free pun untuk semua. Benda lah. Bro, dia nak charge bro. Sekarang dia kata yang bawah 10,000 percuma. Tak apa. For YouTubers with 10,000 above subscriber is RM200. Jadah nak bayar kau RM200. Ataupun bukan nak bayar kau lah. Nak bayar whoever gonna come up with this license apa semua. For YouTuber with 10,000 above subscriber is RM200. No need sendirian berhad. Just open an enterprise. DKD Fund, My Creative Venture Fund for digital platform under Creative Industry Fund should be given out to licensed creative content providers. The fund will help motivate digital creative content providers such as YouTubers especially under 10,000 subscriber. Bantuan dana ini supaya YouTuber creative content provider dapat menghasilkan karya-karya bagus untuk digital platform mereka. Yang ni kau nak buat membership keahlian apa semua. What make you think they need this? Orang macam Sugu Pavrita, kenapa kau rasa mereka perlukan dana ni apa semua, sedangkan mereka sendiri dah generate hanya buat video masak-masak RM50,000 sebulan, let's say ataupun gunting rambut. Saya baru buat kelas dekat bengkel dekat Johor. One of the participant,
dia generate RM20,000 depan mata, dekat public semua tengok. Kenapa dia nak ada benda ni apa semua? Tak perlu. But I suggest, sebab dana yang kerajaan berikan untuk penggiat seni apply, benda tu tak perlu fee. Kalau rasa mereka layak untuk apply dana, mereka apply dana tersebut. Yes, mereka harus berdaftar dengan Finas, mungkin sebagai ahli Finas, tapi aku tak tahu pula ahli Finas semua orang kena bayar. Sebagai contoh, ini sebagai contoh, Finas ke siapa ke whatever yang nak in charge ni apa semua kan. But government have, let's say so called grant apa semua, benda tu tak perlu fees. If they think they have good story untuk apply, they apply lah. But yang nak kena come out with fees ni apa semua, I don't think it's necessary lah. Unless mereka maafkan saya, mereka bayar fees and then mereka ada perks lain. Contoh kelas YouTube, mungkin Ili boleh ajar mereka bagaimana nak buat YouTube ke apa semua kan. Film critics by all means. Okey, ini ayat seterusnya. Film critics by all means, please understand the terminology of film critics. Ini pun aku terpaksa bersetuju dengan Ili Surati lah. Orang yang nak kritik filem pun kena belajar terminologi. Dia yang cakap, aku bersetuju je. We must welcome the audience comment on screen film dengan niat untuk memperbaiki mutu pembingkinan filem tersebut. Berilah komen membina. Okey, ini aku setuju. Bahasa tu biar elok. Sebenarnya Ili nak bagi tahu, kalau bahasa tu tak elok pun kalau ada kat YouTube jangan risau. Orang tu punya channel kemungkinan besar pun tak boleh monetize. Sebab YouTube pun dia ada rules dia. Tak boleh berkata yang kasar kan, apa semua kan. Bukan maki hamun sampai menjahanamkan filem penerbit sehingga membawa kerugian total. Ini dia kata jangan maki hamun sampai tapi pendapat saya pula kan, kalau macam filem tu membazir duit aku kan, aku kena kutuk lah kot. Sebab we pay. Iklan bukan main gempak lagi kan. Sekali tengok kan, filem sampah gila babas kan, dan kita rasa macam RM8 ataupun RM10 ataupun itu RM8 zaman dulu aku tengok wayang. Aku tak tahu sekarang ni macam RM14 kan. RM14 aku tonton wayang yang korang create dekat Malaysia ni, rasa macam ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku kesabaran itu kan. There is huge difference between komen membina dengan sengaja membunuh potensi filem tersebut. Kalau filem tersebut, siapa yang dia maksudkan ni? siapa? Ada yang YouTuber buat reaction. Zaf lah. Tak, itu aku tak kisah. Semua orang kenal dia. Dia kritik. Relax satu mamat kritik, benda tu standard lah dekat US, lagi teruk kot kalau orang nak kritik filem yang best pun orang boleh kritik, apatah lagi filem dekat Malaysia. Chill. Orang kutuk is nothing. Kalau filem tu best, kalau filem tu memang ada potensi, aku rasa tak ada isu. Tapi sorry to say lah, aku tak rasa pun korang pun layak dapat grant at the first place. Tapi itulah, nak comparekan siapa yang lagi bagus pun susah juga kan. Ini permainan pihak atasan ni, siapa dapat grant apa semua ni. But dia kata juga, dah lah biadab maki fish filem sampah. Itu kita sebagai orang Melayu, orang Timur, orang Islam kan, memang tak patutlah cakap kasar. Kasar tu okey, tapi janganlah sampai fish kan. Benda tu tak elok. Ini aku setuju. Makcik, jangan risau. Ini memang saya setuju. Tapi sampai penerbit rugi juta-juta tu, kalau rezeki kau nak untung, kau untung tau. Tapi kalau memang rezeki kau memang untuk rugi. Kalau kita bercakap pasal untung rugi ni apa semua, dan kita kena tengok niat kita waktu buat filem tu betul tak betul, cara kita ni betul tak betul. Kenapa Allah bagi kita rugi? Astaghfirullahalazim. Dia boleh telan pula keuntungan kerana maki. Maksud dia sekarang Ili cemburu. Sebab dia boleh telan pula keuntungan kerana maki kutuk filem tempatan, dapat duit YouTube bayar. Too bad lah. Sebab it is part of aku tak rasa dia untung kot. Mungkin kalau kau perasan, tak semua video dia akan ada iklan. So you have to understand how actually YouTube works. Kalau berkata kasar, kalau kurang ajar apa semua, ataupun menghasut, kalau jenis macam tu, sebenarnya YouTube tak akan letak iklan. So dia tak akan buat duit kalau sebenarnya. So you have to understand how YouTube works at the first place. What
are the content that can make money, what are the content that doesn't make money. But it's a platform, mungkin dekat YouTube, mungkin orang boleh kutuk kau dekat Facebook, mungkin boleh kutuk kat surat khabar ke apa semua. It's still a platform untuk orang express dia punya experience apa semua kan. Syarikat penerbitan itu nak bayar loan bank macam mana? Alamak. Kita ni macam mana nak cakap jangan mewakili orang. Cakap bagi pihak sendiri tak apa. Kau nak cakap pasal syarikat penerbitan tu nak bayar loan bank macam mana? Habis aku nak cakap YouTuber, siapa nak bayar loan bank dia apa semua? Sama aja, sama-sama cari makan. It is really depend how you make money. But if you don't make money, don't complain. Do something else and make money. Alright? Kru-kru hilang punca pendapatan kalau syarikat penerbitan ditutup. Ada fikir tak? Ya Allah, ini Allah know the best, babe. Bagus kalau syarikat tu tutup, mesti ada benda yang tak elok tu. So tak apa, rezeki Allah maha luas dekat muka bumi ni. Setakat kru-kru hilang punca pendapatan tu, percayalah, sebab ada YouTube ni lebih banyak kru-kru sekarang buat YouTube content apa semua. Mungkin lebih kaya pun sebenarnya daripada jadi artis ni apa semua. Ataupun mungkin selama ni mereka sepatutnya nak jadi producer tak dapat jadi producer, ataupun mungkin nak jadi pengarah tak dapat jadi pengarah. Mereka hanya pegang boom mic aja ke, ataupun pegang kamera. Tapi lepas syarikat tutup, mereka kena survive, mereka kena keluar dan cari job. Mungkin mereka buat YouTube, mereka dah boleh jadi pengarah. You see, there is always blessing in everything if you want to see it that way. Tapi kalau, sebab business ni untung rugi atas bawah itu normal. So tak payah nak condemn content creator kalau business tu lingkup. Alright? It is reality. Okay? Siapa nak tanggung bila mereka hilang punca pendapatan bila penerbit gulung tikar? Alamak. Kau nak backup penerbit ke kau nak backup orang-orang yang bekerja ni apa semua? Sebab aku percaya rezeki tu ada sahaja di luar sana. Even kalau gulung tikar pun, rezeki tu masih ada lagi. Sebab kita masih ada akal, kita masih ada otak, kita masih ada tenaga, kita masih boleh bekerja. Rezeki tu ada di mana-mana. Kita pergi ke ayat dia seterusnya. Sebarang kata-kata di platform sosial media yang sengaja membawa kepada kejelikan, hasutan boleh dikenakan Seksyen SKMM, Akta SKMM 1998, Seksyen 233 jika aduan dibuat. Macam ni lah. Kalau rasa perlu buat aduan, perlu buat je aduan. Tak payah nak mention benda-benda macam ni. Everybody know about the acts apa semua. Kalau rasa macam orang cakap kau nak buat report, kau buat je report. Zaf, dia nak buat report, kau buat je report. Sebab kalau kau tak buat report, orang tak tahu apa yang mereka buat tu salah. Setakat kau cakap macam ni, people don't care. People don't care. Lagi kena maki lagi ada. So kalau betul nak buat report. Then kita tengok siapa menang, siapa kalah. Macam tu. Because eventually definisi hasutan berbeza juga. Tak ada orang menghasut pun, siapa yang hasut? Selalunya yang mendapat kecaman ke apa semua ni atas perbuatan diri sendiri. Contoh macam aku ni, aku tersalah berkata-kata, aku mengundang kepada orang mengata aku. So kita sendiri kenalah jaga percakapan kita supaya kita tak mengundang benda-benda macam ni. The minister has declined licensing for YouTubers. We acknowledge that. Somehow we will still include digital platform creative content provider to be protected in the Akta Content Creative. Tolonglah, it's not Akta Content Creative. Kalau korang nak buat akta, tolong namakan dia sebagai Akta Kandungan Kreatif. This will not apply now, but in case it is needed, it is ready for future years. Perhaps in 2030. Allah, 2030. Baik kau cakap 100 tahun akan datang ke apa semua. No. If you ask me personally saya sebagai orang yang create content, saya sebagai orang yang mengajak orang untuk buat YouTube ni apa semua, mengajar apa semua. If you know about rules, the do's and the don'ts, the community guideline, the strike, do you know that kita yang mencuri konten orang, kita boleh dibuang channel kita kalau ada report. Sama juga macam tadi kau cakap kalau aduan dibuat. You sebagai penggiat seni, you boleh report pun orang yang mencuri konten you. Tak ada isu. Cuma you tak tahu pun sebenarnya benda tu mungkin ada ke tidak. You boleh fight for your right. Lagi best kalau masing-masing adalah content creator, orang dicuri, orang ni terus kena dapat tahu. YouTube terus communicate, si Polan bin Polan curi konten kau. Tapi kalau kau bukan content creator, kau kena manually report lah, tekan button report lah. Too bad lah sebab kau bukan content creator. If you know about this, kau takkan ada benda-benda ni.
Kau takkan ada pertimbangan-pertimbangan ni ataupun ini yang kita all this bullshit. Sorry to say because you don't know what is your right. You have a right. Okay? Even dalam YouTube, even dalam Facebook. Aku Bigo aku tak tahu, TikTok aku tak tahu lagi, aku tak explore. Tapi as much as I know, IP apa semua, mereka cover kau-kau. Especially YouTube, dia memang make sure dia jaga dia punya content creator. Tak kisahlah artis ke apa semua ke. I wish kalau sesiapa yang berminat nak belajar YouTube dari kalangan penggiat seni, kita dapat berjumpa dan maybe saya boleh terangkan. Kita minta program yang kita plan nak adakan antara saya dengan Finas untuk penggiat seni akan cepat dijalankan. Sebab kalau tidak korang dalam tahap itu yang tahu-tahu, yang tak tahu tak tahu. So korang sebenarnya tak tahu apakah sebenarnya hak engkau sebagai penggiat seni dalam bidang YouTube dengan Facebook. If only you knew. Kalaulah kau tahu. Alright? So aku nak sembang banyak pun tak tahu. I know your intention is good. I know your intention is good. But before you want to come out with something, at least you know what you talking about. Ini kau tak tahu pun benda tu ada. Tapi kau nak adakan benda yang dah ada. Buat apa? Ridiculous. Lebih baik kau fokuskan kepada akta untuk menjaga kebajikan penggiat seni kan. Contohnya macam Pekeso tu ke, EPF yang lah lama sampai sekarang pun masih tak settle lagi kan. Banyak lagi benda lain yang kau boleh perjuangkan untuk penggiat seni. But in term of copyrighted apa semua, kau kena get into the wave. So macam aku cakap lah, banyak lagi benda-benda lain yang kau nak boleh perjuangkan sebagai pejuang ataupun penggiat seni apa semua. Aku tak tahu nak cakap apa. Sebab tadi aku ada banyak cakap. Lepas tu tiba-tiba macam aku punya memori tu dah habis. So aku pun dah tak ada mood nak cakap. But I wish you all the best. Tak payah nak ada akta-akta mengarut ni apa semua. Just get to know what is your right first by become a YouTube content creator or Facebook page content creator juga. Then you know actually how much money you can make even kalau orang curi kau punya content. Alright? Itu saja daripada saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau korang suka aku buat video macam ni kan, komen guys, komen. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racun itu benar. Subscribe itu percuma kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.